Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Hijrah 24 Ogos bersama saya Adi Akmal Shahrum dan juru bahasa isyarat Hanafi Ismail. Berikut tajuk utama malam ini. Aksi tarian di Ibu Negara Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan diarah siasat. Juga modul penghayatan hadis 40 Imam Nawawi khas untuk pelajar Islam. Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi telah diarah untuk menjalankan siasatan berhubung aksi sekumpulan wanita yang menari separuh bogel dipercayai berlaku di Bukit Bintang, Kuala Lumpur sebagaimana tular di media sosial. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar berkata sekiranya siasatan tersebut mendapati ada orang Islam terbabit dalam aksi itu, tindakan akan diambil berdasarkan undang-undang sedia ada. Dalam tarian tersebut, okey, so insya-Allah tindakan akan diambil berdasarkan kepada undang-undang yang terpakai di wilayah persekutuan, iaitu sama ada di bawah Akta Pentadbiran Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan maupun di bawah Akta Jenayah Syariah 1997. Jika perbuatan itu membabitkan orang bukan Islam, kes akan diserahkan sepenuhnya kepada pihak berkuasa yang berkaitan. Justru itu beliau menasihatkan orang ramai untuk tidak mudah terpengaruh dengan budaya buruk sehingga menggadai maruah dan akhlak sekaligus mencalar kesucian agama Islam. Dalam konteks inilah saya mengambil peluang untuk menasihatkan khususnya kepada umat Islam untuk kita kembali untuk melihat kepada apa yang dibenarkan dalam agama, yang diperintahkan oleh Allah SWT dan apa yang dilarang. Jangan kita terlampau keterlaluan dan kita mengikut cara orang lain. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mengadakan pertemuan bersama Himpunan Gerakan Islam Malaysia HGIM di Putrajaya siang tadi. Modul penghayatan hadis 40 Imam Nawawi yang akan diperkenalkan di sekolah awam adalah untuk pelajar Islam sahaja. Timbalan Menteri Pendidikan Lim Hui Ying ketika dihubungi media tempatan Sinchu Daily berkata, penjelasan berhubung perkara berkenaan telah dijelaskan Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq ketika mesyuarat pasca Kabinet semalam. Memetik laporan Malaysia Kini, Lim Hui menjelaskan bahawa kursus penghayatan tersebut hanya melibatkan guru dan pelajar Islam, manakala bagi sekolah Cina dan Tamil, hanya pelajar Islam sahaja yang perlu hadir dan bukan pelajar bukan Islam. Penjelasan berhubung perkara itu telah dinyatakan Fadlina Siddiq kepada Timbalan Menteri, Ketua Setiausaha dan Ketua Pelbagai Jabatan pada mesyuarat pasca Kabinet. Pada 19 Ogos lalu, Fadlina melancarkan modul penghayatan hadis 40 Imam Nawawi yang bertujuan untuk memupuk nilai-nilai sabda atau hadis Nabi Muhammad di peringkat sekolah. Modul itu akan diperkenalkan di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama SMKA dan Sekolah Agama Bantuan Kerajaan SABK sebelum dilancarkan ke sekolah awam lain. Peluncuran modul itu sebelum ini mendapat reaksi negatif daripada Majlis Perundingan Agama Buddha, Kristian, Hindu, Sikh dan Taoisme Malaysia MCC BCHST yang menyatakan kebimbangan terhadap kemungkinan pelajar bukan Islam perlu mempelajari modul itu juga. Sementara itu, Angkatan Belia Islam Malaysia ABIM dalam satu kenyataan menegaskan isu berkaitan modul hadis 40 Imam Nawawi tidak wajar dipolemikkan, memandangkan ia hanya diterapkan kepada pelajar Islam sahaja. ABIM juga menegaskan bahawa pelaksanaan modul itu bertepatan dengan kehendak semasa di samping memupuk amalan kesederhanaan dalam kalangan generasi muda Muslim. Bahkan hadis 40 yang dihimpunkan Imam Nawawi itu mencakupi penerapan nilai dan akhlak mulia berdasarkan sumber rujukan daripada hadis-hadis yang sahih. ABIM juga menegaskan perkara 3
Perlembagaan Persekutuan yang menyatakan Islam sebagai agama persekutuan dan tidak hanya bersifat ritual, malah sudah pun diperjelaskan melalui penghakiman-penghakiman di Mahkamah Persekutuan. Justru ABIM menggesa agar semua pihak berlapang dada serta menghormati inisiatif kerajaan terbabit. Tindakan seorang peguam kelahiran Kelantan, Nick Elin Zurina dan anaknya Tengku Yasmin Natasha Tengku Abdul Rahman yang mencabar enactment jenayah syariah Kelantan menimbulkan reaksi pelbagai pihak. Kes itu ketika ini bagaimanapun masih dipertimbangkan mahkamah dan ia tidak boleh diperkatakan di khalayak ramai. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mukhtar menerusi kenyataannya sebelum ini telah menegaskan bahawa sebarang komentar berhubung kes Nick Elin lawan Kerajaan Negeri Kelantan boleh dianggap sebagai subjudis. Justru mana-mana kenyataan berunsur sedemikian adalah tidak wajar dibuat ketika ini, termasuk oleh mana-mana pemimpin politik di peringkat negeri mahupun pusat. Berkenaan kes Nick Elin Zurina lawan Kerajaan Negeri Kelantan di Mahkamah Persekutuan, maka saya mengambil maklum bahawa kes tersebut masih di peringkat prosiding di Mahkamah Persekutuan Malaysia dan sebarang komentar berkaitan kes ini diklasifikasikan sebagai subjudis. Jadual ke-9, Senarai 2, Senarai Negeri, Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan Badan Perundangan Negeri mempunyai kuasa untuk menggubal undang-undang kesalahan jenayah syariah bagi kesalahan-kesalahan yang berhubung dengan pelanggaran rukun-rukun Islam. Peruntukan tersebut juga telah diperkenan oleh Sultan dan Raja Pemerintah di setiap negeri sebelum dikuatkuasakan. Beliau bagaimanapun menegaskan bahawa kerajaan perpaduan komited untuk melindungi undang-undang syariah dan meletakkan undang-undang tersebut di tempat tertinggi dan terhormat. Petisyen dikemukakan Nick Elin sebelum ini didengari di Mahkamah Persekutuan pada 17 Ogos lepas. Nick Elin sebelum ini mencabar 20 peruntukan kesalahan dalam enactment Kanun Jenayah Syariah Negeri Kelantan dan mendakwa peruntukan terbabit adalah tidak sah. Dalam kes ini juga, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIP telah dibenarkan oleh mahkamah untuk berhujah dan MAWIP akan memohon agar petisyen Nick Elin ditolak. Kesalahan-kesalahan jenayah syariah yang dicabar oleh pihak pemohon ini tidak bertentangan dengan peruntukan Perlembagaan Persekutuan kerana ia masih dalam kesalahan syariah. Tumpuan penuh akan diberikan kepada pembaikan dan penyelenggaraan jalan raya, kemudahan air, elektrik, sekolah dan kemudahan asas lain di kawasan-kawasan pedalaman termasuk perkampungan orang asli. Perdana Menteri Dr. Sri Anwar Ibrahim yang memberi jaminan tersebut berkata langkah penyelenggaraan tersebut akan dijalankan secepat mungkin walaupun ia tidak dapat diselesaikan dalam tempoh segera. Saya tak kata dulu-dulu orang tak buat. Tetapi sekarang saya kata kita Allah bagi kita tanggungjawab. Takdirkan kita pimpin. Kita pimpin ni apa? Kita nak ambil tanah, kita nak cari kontrak, kita nak cari kekayaan diri kita, atau kita nak guna kuasa nak tolong. Rakyat yang senang, golongan yang kaya, dia tak perlu sangat pertolongan. Dia nak negeri aman, dia boleh berniaga. Tapi rakyat kawasan pedalaman, kampung-kampung, kawasan bandar orang miskin, kawasan orang asli, itu perlu perhatian kerajaan lebih. Pihaknya akan memastikan bantuan penyelenggaraan kemudahan asas yang kecil dapat dijalankan segera dan selesai secepatnya tahun ini. Beliau berkata demikian ketika berucap pada program bersama masyarakat orang asli Kampung Sungai Tonggang di Ulu Kinta Ipoh petang tadi. Pada majlis tersebut, Tok Batin Kampung Sungai Tonggang, Cik Wan Alang, membuat permohonan kepada Perdana Menteri untuk bantuan menaik taraf jalan raya, menaik taraf sekolah serta memasang kemudahan internet di kampung tersebut. Perdana Menteri meluluskan permohonan tersebut dan memberi berita gembira di mana kemudahan jalur lebar Starlink akan dipasang di perkampungan orang asli itu.
Terdahulu Datuk Seri Anwar turut mengumumkan peruntukan tambahan sebanyak 30 juta ringgit bagi menaik taraf Jalan Raya Timur Barat yang menghubungkan Gerik Jeli. Ia adalah tambahan peruntukan penyelenggaraan jalan tersebut yang dianggarkan kosnya sebanyak 80 juta ringgit sehingga 100 juta ringgit. Peruntukan tambahan itu diumumkan Datuk Seri Anwar ketika melancarkan kempen My Jalan Kementerian Kerja Raya KKR. Kerajaan juga katanya telah meriluskan peruntukan tambahan penyelenggaraan jalan persekutuan di seluruh Malaysia berjumlah 370 juta ringgit pada tahun ini. Sebelum ini, Nanta mengumumkan 30 juta ringgit peruntukan awal daripada KKR bagi menaik taraf dan menyelenggara laluan tersebut. Sementara itu, Datuk Seri Anwar berkata kerajaan telah meriluskan peruntukan tambahan penyelenggaraan jalan persekutuan di seluruh Malaysia berjumlah 370 juta ringgit pada tahun ini. Sementara itu, Perdana Menteri turut meriluskan sagu hati RM1,000 kepada 87 keluarga pekerja Jabatan Kerja Raya JKR yang terlibat dengan pembinaan Jalan Raya Timur Barat JRTB FT004 sebagai simbolik menghargai jasa bakti yang telah dicurahkan. Datuk Seri Anwar turut menyampaikan cenderamata kenangan kepada 37 orang bekas pekerja dan waris keluarga yang terlibat dengan pembinaan JRTB FT004 itu. Pada 21 Mei 1974, serangan pengganas komunis telah merosakkan puluhan unit jentera berat dan pada 27 Ogos 1974, seramai 3 orang petugas JKR telah terbunuh semasa bekerja untuk membina laluan berkenaan. Ops Tiris yang bertujuan untuk membantras ketirisan minyak diesel bersubsidi dilanjutkan kepada fasa 2.0 sehingga Disember tahun ini. Pemangku Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, keputusan itu dibuat hasil impak positif tindakan penguatkuasaan yang dijalankan sebelum ini. Optiris fasa pertama bagi tempoh 6 bulan bermula 1 Mac sehingga 23 Ogos lalu merekodkan 459 kes dan sitaan 4.31 juta liter diesel bersubsidi bernilai 9.23 juta ringgit. Jadi kita mengharapkan pengusaha stesen-stesen minyak pertama kepada mereka yang mungkin boleh membantu kita menyalurkan maklumat-maklumat adanya kenderaan tertentu yang disyaki datang berulang kali, adanya contohnya membuat modifikasi terhadap kenderaan mereka. Kita harapkan supaya pengusaha-pengusaha stesen minyak ini memberikan maklumat kepada KPDN. Dan pada masa yang sama kepada pengusaha minyak juga, sekiranya ada yang kita dapati terlibat dalam sindiket ini, kita juga boleh mengambil tindakan. Menerusi Ops 2.0 ini, pihaknya akan memperluaskan skop siasatan bermula daripada sumber pembelian bekalan sehingga kepada pembeli haram. Selain itu, pihaknya juga akan menubuhkan komponen unit risikan perniagaan melibatkan sektor barang kawal subsidi, perdagangan, pengedaran dan perniagaan. Selain minyak diesel, Ops Tiris 2.0 itu juga akan melakukan risikan terhadap ketirisan subsidi lain seperti LPG, minyak masak, beras dan gula. Beliau berkata demikian pada sidang media lanjutan pelaksanaan Optiris fasa 2.0 di Ibu Negara. Sertai tilawah, penggunaan Al-Quran Braille tidak mudah. Bertemu kembali, tulisan mushaf Al-Quran yang berwarna-warni dengan membawa maksud dan tujuannya sendiri amat memudahkan pembaca untuk mengalunkan bacaan Al-Quran mengikut hukum tajwid yang betul. Namun kelebihan itu tidak dapat dinikmati orang kurang upaya OKU penglihatan yang perlu menggunakan Al-Quran Braille. Menurut Qari OKU Malaysia, Muhammad Qayyim Nizar Sarimi, antara cabaran bagi golongan sepertinya ialah untuk mengenali kod dan titik dalam Al-Quran Braille yang tiada hukum tajwid seperti Al-Quran biasa. Lepas tu kita kena belajar tajwid dan kena ingat hukum-hukum tajwid. Sebab dalam Quran Braille ni dia tak tulis hukum-hukum tajwid. Seperti mana Quran biasa, dia ada Quran biasa ni macam ada tanda Ada tanda wakaf, ibtidak, warna merah, warna hijau.
warna biru ada belaka. Tanwin tanda macam mana, wakaf tanda macam mana. Ada cuma tak banyak lah. Jadi kita kena belajar, hafal dan ingat hukum-hukum tajwid. Beliau berharap agar lebih ramai guru dapat mengajar Al-Quran Braille di mana penggunaannya kini telah meluas di Malaysia. Qayyim Nizar yang merupakan wakil pertama OKU Malaysia ke Majlis Tilawah dan Menghafaz Al-Quran peringkat antarabangsa ditemui ketika sesi raptai penutupan MTHQK ke-63 pagi tadi. Sementara itu, peserta tilawah wanita Nur Hidayah Abdul Rahman, 32 tahun berkata, perjalanan untuk mendalami ilmu tarannum memerlukan pengorbanan dan bukanlah perkara yang mudah. Dan nak jadi qari ini bukan benda yang senang, yang memerlukan air mata jugalah. Kata-kata arwah Tuan Guru Haji Abdul Rahim, qari antarabangsa, dia kata Al-Quran ni kena lama wa rajin, kena lama dan rajin. Memang kena rajin. Biar macam semakin kita belajar ni, semakin kita rasa macam dah banyak benda tak tahu. Selain Qayyim dan Nur Hidayah, Malaysia turut menghantar 2 wakil kategori hafazan iaitu Ahmad Ikmal Muhammad Ridwan dari Johor dan Dian Karisma Muhammad Jaafar dari Sabah. Majlis Tilawah dan Menghafaz Al-Quran peringkat antarabangsa bakal melabuhkan tirainya malam ini. Sepanjang 6 hari penganjurannya, 76 peserta dari 52 buah negara selesai memperdengarkan bacaan dan hafazan masing-masing. Dan kemuncaknya malam ini untuk kita mengetahui siapakah yang bakal bergelar juara. Jadi untuk perkembangan lanjut kita bersama wartawan Zatil Husna Zahrul Lail di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur. Silakan Husna. Baik, terima kasih Adi Akmal di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenang tapi berbahang keadaan di Dewan Merdeka Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur pada malam ini. Ini kerana malam ini merupakan majlis perasmian penutupan dan pengurnian hadiah bagi Majlis Tilawah dan Menghafaz Al-Quran atau MTHQA kali ke-63 untuk malam ini. Jadi kita akan mengetahui siapakah pemenang bagi keempat-empat kategori yang dipertandingkan, iaitu tilawah dan hafazan lelaki sebentar sahaja lagi. Jadi memasuki hari terakhir penganjuran MTHQA, suka untuk saya menjemput Wakil Penyelaras Program Encik Ahmad Rujahan Osman, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Keurustiaan dan Hubungan Luar JAKIM. Assalamualaikum Encik Rujahan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik Encik. Memasuki hari terakhir ni, bagaimana sambutan penonton yang hadir untuk MTHQA kali ke-63 ini berbanding tahun-tahun sebelumnya? Ya Husna, alhamdulillah pada malam ini seperti yang kita lihat dalam dewan ini, ya Husna, dewan ini sebenarnya telah hampir penuh walaupun majlis sebenarnya hanya akan bermula pada jam 9 malam nanti. Keadaan ini menunjukkan bahawa sambutan daripada penonton sangat-sangat menggalakkan. Malah pada setiap malam juga dewan ini dipenuhi dengan peminat-peminat dan juga penonton yang mengikuti Majlis Tilawah dan Menghafaz Al-Quran ini dari dalam dan luar negara seperti China, Singapura, Thailand dan juga Brunei. Okey, baik Tuan. Jadi kami penonton ni hanya nampak apa yang di depan TV saja yang sempurna, tapi apakah cabaran sebenarnya di sebalik tabir yang dihadapi oleh pihak penganjur untuk majlis antarabangsa ini? Baik, Husna, kalau kita nak sebut sebagai cabaran sebenarnya banyak, tapi saya kongsikan sedikit di sini. Antara cabaran yang dalam penganjuran majlis antarabangsa ini dalam menguruskan semua aspek logistik berkaitan peserta, para hakim, yang juga menguruskan dari segi hospitality mereka, keperluan tempat tinggal, makan, penjagaan kesihatan, dan kita juga sebenarnya menguruskan dari segi pengurusan penonton-penonton serta sistem-sistem yang ada di dalam pengurusan majlis ini sendiri. Okay. Baik, terima kasih Encik Rujahan atas pencerahannya. Baik, para penonton. Sebentar lagi pada majlis penutupan malam ini, Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Rizwan Sultan Nazrin Muizzuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfurullah dan Duli Yang Maha Mulia Raja Permaisuri Tuan Kuzara Salim telah berkenan untuk berangkat dan menyempurnakan majlis perasmian penutupan dan pengurnian hadiah kepada Johan Tilawah dan Johan Hafazan Al-Quran pada malam ini. Jadi jangan lupa saksikan siaran langsung majlis penutupan pada jam 8.45 malam nanti di TV Al-Hijrah. Jadi suka untuk saya akhiri laporan
laporan malam ini dengan sepotong hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bacalah Al-Quran kerana sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat kepada para pembacanya." Baik, sekian laporan saya dari WTC Kuala Lumpur. Kembali kepada rakan setugas di studio. Silakan Nadia Akmal. Ya, baik. Terima kasih Husna atas laporan langsung dari WTC. Kita terus ke berita seterusnya. Lebih 1,500 penduduk di 3 taman perumahan sekitar Bandar Mutiara di Sungai Petani terpaksa menunaikan solat Jumaat di luar qaryah memandangkan tiada masjid di kawasan berkenaan. Dengan jarak sejauh 5 km, situasi itu juga menyukarkan mereka. Untuk menguruskan jenazah, malah tidak berpeluang untuk menganjurkan sebarang aktiviti keagamaan di kawasan kejiranan itu. Menyedari keperluan dan keluhan penduduk, Pertubuhan Ar-Ridwan giat mengumpul dana untuk merealisasikan harapan penduduk yang disuarakan sejak 16 tahun lepas. Pengurus besarnya Muhammad Syamir Izzuddin Zulkifli berkata, tapak pembinaan masjid telah diluluskan Majlis Agama Islam Kedah Maik di atas tanah lot seluas 10,100 meter persegi, namun disebabkan dana yang belum cukup, projek berkenaan masih tidak dapat dijalankan. Sinilah memandangkan penduduk yang semakin ramai dan sebelum ni mereka menggunakan masjid-masjid yang di sekitar di kawasan ini dan yang paling dekat pun 5 km. Dan jumlah dana masjid yang ingin dibangunkan itu sebanyak 8.4 juta dan jumlah yang terkumpul sekarang ni sekitar 170,000 sahaja. Jadi saya menyuruh kepada semua sama-sama kita membantu penduduk di sekitar sini untuk membina sebuah masjid dan kita dapat lihat sendiri di depan mata kita terbinanya rumah Allah di sekitar kawasan Bandar Mutiara. Sementara itu, menurut jurucakap Pertubuhan Ar-Ridwan, Datuk Muhammad Kazim Ilyas, sekiranya masjid itu berjaya dibina kelak, ia mampu menampung lebih 1,500 jemaah untuk solat Jumaat dan solat fardu. Ia juga memberi ruang kepada anak-anak qaryah di 3 kawasan perumahan di sini untuk beribadah dengan selesa selain dapat mengibarahkan rumah Allah. Sebenarnya masyarakat nak infak, masyarakat nak menyumbang. Tapi mereka memerlukan satu badan, satu yayasan ke apa ke, salah satunya pertubuhan yang diyakini boleh menyalurkan infak yang mereka berikan itu pada tempatnya yang betul. Dan bagi saya, Pertubuhan Ar-Ridwan adalah satu pertubuhan yang baik, yang diyakini, yang dipercayai untuk menyalurkan infak daripada kita orang Islam, disalurkan pada tempat yang memerlukan. Dan saya rasa Pertubuhan Ar-Ridwan telah melakukan banyak infak, sumbangan, membantu masjid, pembinaan masjid dan sebagainya. Dan ini satu benda yang kita patut berikan kepercayaan dan kita wakilkan kepada mereka. Sumbangan untuk kempen kutipan dana pembinaan Masjid Bandar Mutiara Sungai Petani boleh disalurkan ke akaun Maybank Pertubuhan Ar-Ridwan 5521 8957 0729. Seorang buruh didakwa di Mahkamah Magistrate Kuala Terengganu atas pertuduhan membunuh seorang pemandu teksi di Jalan Pantai Teluk Ketapang di seberang Takir, Kuala Nerus 10 Ogos lepas. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan daripada tertuduh Muhammad Hanif Muhammad Rosli, 29 tahun, selepas pertuduhan dibacakan terhadapnya. Berdasarkan pertuduhan, suspek didakwa telah melakukan bunuh dengan menyebabkan kematian terhadap Muhammad Latif Idris, 51 tahun, di tepi jalan di hadapan klinik kesihatan seberang Takir di Kuala Nerus pada 10 Ogos sekitar jam 10.09 malam hingga 10.56 malam. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman mati jika sabit kesalahan. Mahkamah menetapkan 27 September ini sebagai tarikh sebutan semula kes. Sebelum ini, media melaporkan mayat seorang lelaki ditemui di bahagian tempat duduk belakang sebuah teksi miliknya di Jalan Teluk Ketapang di seberang Takir dekat Kuala Nerus pada 10 Ogos lepas. Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu ACP Abdul Rahim Maddin berkata, mayat mangsa ditemui orang awam dalam keadaan berlumuran darah dengan beberapa kesan luka di bahagian tempat duduk penumpang belakang teksi.
Manakala suspek pula ditemui di tempat duduk pemandu bersama sebilah pisau di atas pelapik kaki kereta. Okey, terima kasih. Selepas ini, ribut di Makkah, seorang maut. Bertemu kembali di Arab Saudi susulan ribut petir dan banjir kilat di Bandaraya Makkah, seorang lelaki dilaporkan maut dalam kejadian tersebut. Guru lelaki sekolah rendah Muhammad At-Tawim itu bertarung nyawa untuk menyelamatkan diri selepas kereta ditenggelami air. Dia ditemui maut dalam kereta miliknya oleh orang awam. Menurut jurucakap Pusat Meteorologi Kebangsaan Husin Al-Qattani, ribut pada Selasa itu membawa angin berkelajuan 80 km sejam dan hujan 45 mm dalam tempoh 24 jam. Jemaah umrah yang berada di luar Masjidil Haram ketika itu dilihat berpaut pada penghadang jalan, satu situasi yang menakutkan. Pihak berkuasa Makkah berkata sekolah akan ditutup sementara waktu, pembelajaran akan dijalankan secara dalam talian atas faktor keselamatan. Jabatan Meteorologi memberi amaran ribut di Mekah dan beberapa wilayah di barat Arab Saudi akan berterusan dalam beberapa hari lagi. Jepun mula melepaskan sisa air radioaktif yang dirawat dari loji nuklear Fukushima ke Lautan Pasifik biarpun rancangan itu mendapat kritikan hebat dan sekatan import makanan laut oleh China, Korea Utara serta Hong Kong. Kumpulan nelayan Jepun sendiri mengakui mereka bimbang pelepasan air itu akan mendorong kepada kemusnahan reputasi sektor makanan laut negara itu. Jepun kekal dengan pendirian menyifatkan tindakan melepaskan air adalah selamat. Agensi Tenaga Atom Antarabangsa IAEA, Badan Pemerhati Nuklear Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB pada Julai lalu, menyatakan ia mematuhi piawaian antarabangsa. Mereka menjelaskan kesannya terhadap manusia dan alam sekitar adalah sedikit. Tokyo berkata kebanyakan unsur radioaktif daripada air berkenaan akan dikeluarkan kecuali tritium, isotop hidrogen yang perlu dicairkan kerana unsur berkenaan sukar untuk ditapis. Operator loji Janakuasa Fukushima TEPCO kemarin berkata air itu asalnya akan dilepaskan dalam kuantiti lebih kecil berserta pemeriksaan tambahan dengan fasa pertama membabitkan 7,800 meter padu untuk kira-kira 17 hari. Biarpun ada jaminan sedemikian, Hong Kong dan Macau bakal melaksanakan sekatan ke atas import makanan laut dari Jepun termasuk Tokyo dan Fukushima mulai hari ini. Di Amerika Syarikat, seekor anak zirafah tanpa tumpuk pada badannya menjadi tumpuan. Pengarah Zoo Bright, David Bright, menyifatkan kelahiran zirafah itu sebagai sangat jarang berlaku. Zirafah retikulasi itu dilahirkan 31 Julai lalu dan kini tingginya mencecah 183 cm. Anak zirafah betina itu berwarna coklat penuh tanpa sebarang corak tersendiri spesies itu yang biasanya membantu haiwan itu menyamar di habitat semula jadi. Zirafah ini yang pertama diketahui dilahirkan tanpa sebarang tumpuk pada badan. Kali terakhir dilihat adalah di Jepun pada 1972. Haiwan ini membesar dengan baik di bawah jagaan ibunya dan ia dipantau kaki tangan pakar zoo itu. Haiwan berkenaan masih belum diberikan nama dan pihak zoo terbabit akan memilih nama sesuai daripada senarai cadangan pengguna di laman Facebooknya. Baik, sekian untuk malam ini. Saya Adi Akmal Syahrum dan jurubahasa isyarat Hanafi Ismail. Satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum, selamat malam.